Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri qawli. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa nastaghfiruka ya hayyu ya qayyum. Salli wa sallim ala sayyidil ma'sum wa ala alihi wa sahbihi wa ahli mahabbati wa aslih syu'una ummati wa farij 'anna al-humuma wal ghumuma ya hayyu ya qayyum. Bagi Allah Subhanahu wa taala, selawat dan salam ke atas junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang kita muliakan para habaib dan juga para ulama dan juga para ustaz-ustaz, para jemaah-jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah harap jelas sambung balik pembacaan kitab kita. Kitab hikam. Jadi terima kasih yang hadir, yang jauh, yang dekat daripada Johor, daripada mendapat kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Waktu buruk hadir insya-Allah. Okey, baik. Jadi malam ini kita sambung balik satu perbicaraan. Di dalam matannya dia menyatakan bahawa la tata'adda niyyata himmatuka. Maknanya tatika ila ghairihi fal karimu la tatakhatta al amalu. Maksudnya jangan sekali-kali kiranya ada lainnya kepada lainmu, maka yang karim itu, yakni Allah yang maha mulia itu tiada dapat melangkahi akan dia segala angin di dalam sesuatu. Jadi di dalam matan ini memberitahu kepada kita, dikatakan bahawa kita kena yakin tentang kemurahan Allah Subhanahu wa taala. La niyyata ataupun la tata'adda la tata'adda niyyata himmatuka. Maknanya niat maksud kamu tadi kepada yang lain. Kerana Allah Ta'ala itu maha mulia. Maka bila Allah Ta'ala itu maha mulia, yakni maha baik, maha pengasih kepada kamu, maka tidak boleh melampaui daripada segala cita-cita kamu. Jadi apa-apa yang kita cita-cita, kita inginkan begini-begini, sebenarnya dia tidak akan dapat maka di sini kita kena yakin bahawa Allah Subhanahu wa taala ini Tuhan yang maha pemurah. Maka jangan kita mengharap selain daripada Allah Ta'ala, kerana Allah Ta'ala ini maha kaya. Maka Tuhan yang maha pemurah, dan segala hajat kita ini kita hanya tumpukan kepada Allah Ta'ala. Kerana sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dia tidak firman ud'uni astajib lakum. Kamu berdoalah kepada aku, mintalah kepada aku akan mustajabnya. Kalau kamu melihat orang yang kalau kamu melihat orang yang baik, maka Allah adalah Tuhan yang maha baik. Oleh kerana itu, kalau seorang yang dermawan, kita minta pun dia tunaikan hajat kita, Allah, maka mintalah hajat kepada Allah. Bergantung kepada makhluk lebih daripada kita bergantung kepada dia. Maka di sini memberitahu jalan kita sebenarnya untuk mendekat kepada Allah Ta'ala adalah meletakkan segala hajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dikatakan bahawa tidak ada yang dapat memberi kepada kita, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh kita teruskan insya-Allah. Maka dikatakan bahawa iaitu yang melakasihinya bagi kurniaannya itu amat besar dan janjinya itu tiada dusta. Maka Allah Subhanahu wa taala dia akan memberi dengan kemurahan Allah Taala, kerana Allah Taala kemurahannya yang sempurna, dan Allah Taala itu memberi kerana kepada Allah Taala Allah beri, dan dalam waktu yang sama Allah Taala juga tidak pernah mungkir janji.
maka Allah Ta'ala memberi, dan itu amat besar. Maknanya Allah suatu ataupun perkara yang baik untuk kita. Jadi tidak bermakna bila kita memahami bahawa Allah Ta'ala itu maha baik, Allah tu di sini kita kena faham, Allah memberi apa yang kita minta itu sesuatu yang baik untuk kita. Bukan bermakna semua yang kita minta itu Allah. Contohnya kita bawa anak kecil kita, ataupun kita tengok budak anak kita ni. Anak kita bawa di kedai buah. Tiba-tiba dia ada. Kemarin kita beri makan buah epa merah. Tolong Ustaz pakai baju merah kok. Jadi buah epa merah tu kita beri makan, dia manis. Bila dia makan buah epa tu merah manis, dia letak dalam buah pula, dia tengok buah lada merah. Lada hidup merah. Maka kemarin dia makan buah apple tadi yang merah tu manis, buah tu lada. Dan buah tu pedas. Jadi kita yang kasih kepada dia ni, kita tak akan beri kepada dia buah tu. Kita beri buah lain yang manis juga, ganti pada buah ni. Kita tahu mana yang lebih baik. Bila mana kita minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah tak beri dengan apa yang kita minta, tetapi Allah memberi apa yang terbaik untuk kita. Kerana apa? Kerana sesungguhnya Maha Penyayang Allah Ta'ala itu Maha Dermawan. Okey, baik. Maka dikatakan bahawa Allah Ta'ala itu besar, amat besar kurniaan Allah. Di sini kita kena faham kedudukan kita sebagai hamba. Pemberian itu datang daripada Allah, kita kena menganggap pemberian itu besar. Maka lihatlah kepada yang memberi, bukan melihat apa yang dia dapat. Kena bersyukur, kita tahu ini besar. Maknanya ini besar. Jadi kenapa ini datang daripada Allah? Minta maaf putus-putus suara. Ni nanti Ustaz ijazkan. Okey tak suara tu lain? Kalau lain kalau putus-putus lagi. Nanti Ustaz adjust macam mana ni. Boleh sambung? Minta maaf lain apa ni, lain tak apa okey sikit, tapi tak apalah kan, boleh insya-Allah. Kembali balik bahawa apabila sahaja kita meminta kepada Allah, Allah berjanji Allah akan beri. Maka apabila kita dapat saja sesuatu itu, kita kena lihat itu daripada Allah. Maka bila kita melihat daripada Allah Ta'ala, maka di sinilah kita sebagai hamba menyadari bahawa pemberian itu daripada Allah, kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh Allah, nanti kita lupa kepada Allah yang memberi. Nanti kita pun, Allah sikitnya aku dapat rezeki banyak ni. Hari ni aku dapat 40 hia saja. Hari ni aku dapat rezeki sikit. Kenapa kita jadi kecewa, kita jadi lemah? Kerana kita melihat kepada apa yang diberi oleh Allah. Tugas kita minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah Taala berjanji akan beri kepada kita. Kepada kita, yakni Allah memberi, ia bahawa engkau mengangkatkan hajat kepada yang lainnya. Maka Allah tidak redha kalau kita minta daripada Allah. Apa maksud selain pada Allah? Maka diharap kepada makhluk lebih daripada Allah Ta'ala. Maknanya bila kita ini minta kepada Allah, keutamaan kita pada Allah, pergantungan kita memang mesti lebih kepada Allah Ta'ala dibandingkan kepada makhluk. Tetapi apabila manusia itu memikirkan tentang hajat dia lalu bergantung kepada makhluk, menunjukkan kita bahawa kita ini kurangnya adab kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah Ta'ala tidak kasih, tidak mohon kepada selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dikatakan bahawa Allah menyatakan, kalau kamu meminta kepada aku, minta sebenarnya Allah dekat dengan kamu. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib.
maka maknanya apabila engkau memohon kepada aku, meminta kepada aku, yang kepada Allah, Allah tu dekat. Ada yang mohon agar ditemukan jodoh, mohon dengan memberi kepada kita. Maknanya kita sebenarnya tidak boleh terlepas dengan Allah. Apa saja sebenarnya kita kena melihat itunya semua daripada nikmat Allah. Dan nikmat Allah Ta'ala ini sangat besar. Allah Ta'ala telah ma'altumuhu wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha innal insana la zalumun kafar. Maka Allah Ta'ala berfirman, dialah apa-apa yang kamu minta Allah beri. Allah beri kepada kamu, dan apabila kamu ingin menghitung nikmat Allah, kamu tidak akan mampu menghitung. Tak apa elok, minta maaf. Jadi walau bagaimanapun kita cuba juga teruskan perjalanan kita. Harap kepada semua dapat bersama dengan Ustaz. Biarlah putus-putus pengujian kita, kita cuba berada di dalam majlis ilmu, maknanya supaya kita ini dapat kebaikan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ma atakum min kulli, apa-apa yang Allah beri pada kamu sebahagiannya daripada apa yang kamu minta. Sebagai yang kita minta ni, Allah yang kita dapat tanpa kita sedar, banyak kita minta yang Allah beri kepada kita. Beri kepada. Dan kalau kamu mau menghitung, seandainya kamu nak menghitung nikmat Allah, kamu tidak akan mampu menghitungnya. Kerana sesungguhnya nikmat Allah Ta'ala itu terlalu banyak. Tapi sifat manusia itu, innal insan, maka manusia itu zalumun. Apa makna zalumun ni? Maknanya dia tidak berterima kasih ataupun ingkar kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, menzalimi diri dan juga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, kita tengok Allah tiada kepada tiap-tiap sesuatu, tiada sesuatu, maka keluarlah ia daripada tiap-tiap yang lain dari barang siapa berpegang ia akan Allah, kepada Allah Ta'ala di atas tiap-tiap sesuatu, maka dia akan keluar daripada sesuatu itu. Bila dia sudah bergantung kepada Allah, dia sudah tidak berhajat pada sesuatu. Tetapi sesiapa yang ibadah Allah, maka dia ini terkeluar daripada berhajat kepada Allah. Bila kamu benar-benar berhajat kepada Allah, maka Allah Ta'ala jadikan kamu sudah tidak bergantung lagi kepada selain pada Allah. Hanya kamu bergantung pada Allah, Allah Ta'ala akan campurkan di dalam hati kamu ketenangan. Kerana apa? Kerana kamu sudah menjadi orang yang sudah meyakini rezeki Allah. Kata Imam Hasan Basri, dia kata, aku boleh tumpuk ibadat dengan sebab yang pertama, aku yakin rezeki Allah. Jadi bila sudah yakin rezeki Allah, ketika mana dia beribadat, hatinya sudah tidak sibuk dengan rezeki Allah. Yang kedua, dia boleh menumpukan amal ibadat kerana dia meyakini bahawa kematian akan datang pada dia satu hari nanti. Maka dengan sebab itu dia beramal. Yang ketiga, kata Imam Hasan Basri, aku boleh melakukan amal ibadat kepada Allah, aku menumpukan ibadat pada Allah kerana aku tahu ibadat yang aku bawa ni akan ibadat yang aku lakukan ni aku akan bawa. Aku tak bawa ibadat orang lain. Orang lain tak boleh buat amal ibadat untuk aku, jadi aku buat sendiri amal ibadat kepada Allah. Jadi yang paling penting, apabila seseorang itu sudah meyakini dan menyerahkan diri kepada Allah, maka tenanglah dia untuk melakukan amal ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan selagi yang salih itu berpaling ia kepada yang lain, sesiapa yang berjalan pada Allah, nak beribadat pada Allah, tetapi dia berpaling kepada yang lain daripada Allah, duk bergantung yang lain daripada Allah Ta'ala, maka tiadalah patut ia bagi kasih akan dia. Dia tidak akan dapat kasih Allah, tidak akan dapat mahabbah Allah kalau dia bergantung selain daripada Allah. Maknanya apa? Maknanya kalau seorang itu mau kasih kepada Allah, mau kecintaan kepada Allah, dia kena menumpukan Allah daripada yang lain. Tetapi malangnya ramai manusia menumpukan rezeki lebih daripada Allah. Dan kita kena tumpukan kepada Allah. Allah berfirman, apabila sahaja iza nudiya lis-salah, apabila
disuruh kepada kamu mengerjakan ibadat solat, fas'au ila zikrillah, kamu kena bersegera mengingati Allah. Wa zarul baik, kamu kena tinggal jual beli. Maka seseorang itu tidak akan dapat kasih sayang Allah selagi mana dia berpaling dengan selain pada Allah. Dia berhajat kepada selain daripada Allah Ta'ala. Dia lebih kepada yang lain pada Allah, maka menyebabkan dia tidak akan dapat kasih sayang Allah. Jadi untuk mendapat kasih sayang Allah, tumpukan hajat kamu hanya kepada Allah. Jadi apa-apa keperluan, minta dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi minta dengan Allah Ta'ala itu dalam keadaan mesti kamu ini ada hubungan dengan Allah. Kita nak minta dengan orang pun biar kita kenal. Ni kita tak kenal, kita minta-minta, orang pun nak layan. Tapi kita dah rapat, kita dah kasih dengan dia, dia pun dah kasih dengan kita minta, mudah dia bagi. Itulah gambaran. Kamu mau minta pada Allah, kamu mau hajat apa-apa pada Allah, hendaklah kamu mendekatkan diri pada Allah. Kita nak hajat pada Allah, kita nak semuanya Allah yang menentukan hajat. Allah yang memberi segala-gala. Kita mau apa? Kita mau duit yang banyak, rezeki yang banyak. Kita mau pangkat, kita mau apa? Tadi ada minta jodoh, minta jodoh. Lepas tu minta apa-apa saja minta. Kita nak hajat-hajat yang baik, tapi perjalanan dia ialah kita kena mendekatkan diri dengan Allah. Bila kita sudah mendekatkan diri dengan Allah, maknanya dengan melalui beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian kita mohonlah kepada Allah. Bila selepas kita mohon kepada Allah, kita kena berserah kepada Allah. Bila berserah kepada Allah, maknanya apa? Maknanya kita kena menerima apa yang Allah beri kepada kita. Kadang-kadang kita ini minta sesuatu, lalu kita minta sesuatu itu tak tercapai, lalu kita kecewa, bersedih dan seumpamanya. Maka tidak perlu. Kerana apa? Kerana Allah akan beri kepada kita sesuatu yang paling baik untuk kita. Ini adab kita dengan Allah. Terima apa yang Allah beri, dekatkan diri kepada Allah, mohon kepada Allah Ta'ala itu sebagai jalan kehambaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan kita minta ini untuk kepentingan kita. Kepentingan kita. Berkata salah seorang guru saya, namanya Syekh Yusuf Al-Hasani. Beliau berkata, ada manusia ataupun hamba Allah, dia ini maknanya dia ini menjadikan Allah hanya sekadar untuk mendapatkan kepentingan dia saja. Jadi sebenarnya kita tidak mahu begitu. Bila kita nak dekat dengan Allah, bila kita ada hajat, barulah kita nak meminta dengan Allah. Lepas bila Allah beri, kita jauh dengan Allah. Maka itu tidak. Allah marah hamba yang bersifat demikian. Maka jangan berpaling hanya kepada Allah Ta'ala. Kalau tidak, tiadalah patut ia mendapat kasih. Tiada patut ia bagi kasih akan dia. Dan tiadalah ada tauhid yang khalis akan dia. Dia tidak ada tauhid yang suci, ikhlas. Tak makna dia ini masih lagi duduk dalam syirik kepada Allah. Apabila dia berhajat kepada Allah, dalam waktu sama pergantungan dia kepada makhluk lebih daripada Allah, maka dia tidak benar-benar ikhlas, tidak benar-benar suci dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pergantungan biar lebih pada Allah. Kalau tidak silap, Nabi Musa AS, dia sakit, dia kata, ya Allah, aku sakit ya Allah. Inni marid, aku sakit ya Allah. Allah beritahu pada Nabi Musa, ya Musa, engkau sakit. Kalau engkau sakit, engkau pergi di satu tempat, engkau ambil bahan-bahan ini, engkau buat obat. Maka Nabi Musa pun ikut perintah Allah, pergi di satu tempat, ambil bahan-bahan, kemudian dijadikan obat. Bila dijadikan obat, dia pun makan. Maka dengan izin Allah, dia makan obat, sembuh. Bila sembuh, maka fahamlah dia, itulah obat. Kalau sakit ini, itulah obat dia. Kemudian selama beberapa lama dia sakit kembali. Bila dia sakit kembali, dia pun pergi di tempat yang hari itu yang dia pergi, dia pun ambil buat obat, dia pun makan, tapi Allah tidak sembuhkan dia. Lalu dia tanya, ya Allah, dulu aku makan obat yang kau ajar pada aku, sembuh, tapi hari ini aku makan obat tidak sembuh. Kata Allah Ta'ala, dulu pergantunganmu pada aku kuat, mu mengadu aku sakit. Aku sakit ya Allah, maka aku ajar pada kamu. Tapi hari ini bila mu sakit, mu tu mendapatkan obat
obat tadi. Maknanya mutuh mendapatkan obat tadi tanpa kamu mengadu kepada aku macam dahulu. Maka dengan sebab itulah Allah Ta'ala tak jadikan Nabi Musa sembuh. Maka di sini Nabi Musa dapat pengajaran. Pergantungan kepada Allah Ta'ala itu besar. Kemudian bila kita berdoa pada Allah, kita berhajat pada Allah, kita serah pada Allah. Nabi Musa juga alaihissalam, dia berdoa kepada Allah. Bila dia berdoa kepada Allah Ta'ala, lalulah Allah Ta'ala kabulkan hajatnya. Apa Nabi Musa doa? Nabi Musa doa agar Allah Ta'ala membinasakan kerajaan Fir'aun. Kerana kerajaan Fir'aun ni zalim. Lalu minta dia dibinasakan. Allah kabulkan hajat. Bila Allah Ta'ala kabul tu 40 tahun selepas Nabi Musa alaihissalam berdoa. Begitu maknanya Allah Ta'ala ajar. Tentang Allah kita serah pada Allah. Allah nak beri apa pada kita, tapi kita sebagai hamba mesti hanya berhajat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala sahaja, tidak boleh lain daripada itu. Maka di sini diharap para jemaah dapat memahami kedudukan kita sebagai hamba. Minta dengan Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, negara kami ini mengalami satu wabak, contohnya kalau wabak ataupun satu ujian daripadamu ya Allah. Maknanya sehingga orang berselisih pandangan, macam-macam pandangan, siapa bergaduh lah dan seumpamanya. Jadi kita sebagai hamba kita serah kepada Allah. Serah kepada Allah. Dan kalau apa pun, maknanya kita lihat ini semua peraturan Allah. Allah yang mengatur. Maka bila Allah yang mengatur, tugas kita ini adalah bila ditimpa satu ujian, wabak, masalah, kita sebenarnya diperintahkan oleh Allah supaya mendekatkan diri kepada Allah. Maka pergantungan lebih pada mana? Pada Allah lah. Maknanya apabila saja kita ada hajat, ada satu niat, ada satu hajat yang penting, maka kita kena letakkan Allah. Allah lah yang mengatur, kerana Allah Ta'ala itu Maha Pemurah, penyayang. Allah yang mengatur segala-galanya. Jangan kita letak dengan angan kita. La tataqattahu al-amal. Jangan duk bergantung dengan angan-angan. Oh, nanti kalau ada gini jadi gini. Ni kata vaksin. Kalau ada vaksin akan jadi gini. Ada vaksin jadi gini. Lepas tu kita kena obat gini. Tak ada obat gini akan jadi gini. Kita ni duduk dalam angan-angan kita. Sedangkan penyerahan kita kepada Allah Ta'ala itu kuat. Mesti kena kuat. Kita usahalah nak tak obat ke, nak tak vaksin, usahalah. Tetapi pergantungan dengan Allah itu kuat. Maksudnya apa? Sepatutnya rakyat jelata, rakyat Malaysia semakin kuat beribadat. Majlis ilmu semakin banyak. Sembahyang jemaah dijaga. Zikir, perhimpunan mesti kena buat untuk beribadat pada Allah. Nak ikut SOP lah maknanya. Tapi nak bagi tahu, kita kena cari jalan pergantungan kepada Allah. Jangan pergantungan kepada itu. Kesusahan kita sedih, ekonomi jatuh, masyarakat susah, tetapi kita lupa bahawa kita telah lalai kepada Allah. Allah tidak kasih hamba macam itu. Allah kasih hamba macam mana? Allah Ta'ala kasih hamba yang bila ada satu-satu hajat, pergantungan dengan Allah begitu kuat. Minta sungguh berhajat hanya kepada Allah Ta'ala. Baik, kita tengok. Maka orang yang akil, orang yang bijak pandai itu, iaitu tiada rada ia di dalam kedua negeri lain daripada Tuhan dia. Orang yang bijak pandai itu, dia tidak melihat baik dunia baik akhirat, dia hanya melihat Allah. Apa maksud dia ni? Tiada meminta yang lain daripadanya. Dia tidak minta mengenai dunia, dia tidak minta, dan juga mengenai akhirat pun dia tidak minta. Dia hanya minta Allah kasih dia sudah. Okey, baik. Peringkat orang beribadat pada Allah. Macam kita lah beribadat. Hajat kita beribadat, nak masuk syurga. Hajat beribadat, nak jauh pada neraka. Syurga, neraka itu akhirat. Hajat kita beribadat supaya Allah murahkan rezeki. Hajat kita beribadat supaya maknanya Allah beri kepada kita apa-apa hajat yang kita inginkan. Itu dunia. Orang-orang yang memahami, orang-orang ahli makrifat, mereka orang yang benar-benar berakal di sisi Allah. Allah melihat ini orang bijaksana dalam beribadat. Keutamaan dia bukan apa yang ada pada Allah itu, yakni syurga ke neraka. Keutamaan dia ialah dia inginkan Allah, dan dia inginkan, dia menunaikan hak dia kepada Allah.
Apa kata ulama? Kata ulama begini. Ulama mengatakan bahawa Allah Subhanahu wa taala kasih kepada mana-mana hamba yang dia memohon hajat untuk Allah. Dia memohon hajat untuk Allah dan dia untuk Allah lebih daripada dia memohon hajat untuk dirinya. Faham tak ni? Ni bahasa sufi ya, bahasa ahli tasawuf. Ulama sufi mengatakan begini. Siapa yang faham boleh komen. Apa maksud dia? Ulama mengatakan bahawa Allah kasih kepada hamba-Nya yang dia memohon hajat untuk Allah. Lebih daripada dia memohon hajat untuk diri dia. Siapa faham daripada ayat ini? Yang Allah Ta'ala kata, yang dalam matan ini mengata, la tata'adda niyyata himmatuka. Jangan melampaui batas, yakni jangan kamu membelakangi Allah Ta'ala dalam hajat kamu. Kamu jangan berpaling daripada sesuatu, hanya Allah saja. Kamu minta kaya untuk apa? Kamu minta naik pangkat untuk apa? Kamu minta untuk apa? Pastikan untuk Allah. Jangan untuk diri kamu. Pastikan untuk agama Allah. Tapi apa maksud dia? Allah kasih kepada orang yang banyak meminta untuk Allah daripada meminta untuk dirinya. Yakni kamu mintalah supaya kamu menjadi orang yang dekat dengan Allah melalui ubudiyah. Mintalah istiqamah dalam amal, Allah kasih. Kerana dengan istiqamah kamu mengabdikan kepada Allah. Mintalah kamu ini kuat iman, kuat ketauhidan, Allah kasih. Dengan kamu kuat tauhid iman, kamu semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi maknanya mintalah sesuatu yang membawa kamu ini mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang berakal dia tiada reda ke dalam dua negeri yang lain daripada Tuhan dia. Dia tak suka untuk dunia, untuk akhirat. Dia untuk Allah saja dia minta. Itu maksud dia. Dan tiada meminta yang lain daripadanya. Dia tak minta yang lain, dia minta Allah. Nak Allah kasih dia sudah. Ya nak Allah Ta'ala kasih saja Allah. Kerana bila kita sudah faham, ada yang tidak faham tak faham begini. Dia kata begini, Allah Ta'ala kasih kepada hamba yang dia apabila dia meminta untuk dia ini beribadah, mengabdikan diri kepada Allah. Dia minta, contohnya, kalau minta, ya Allah berikan saya harta yang banyak. Contohnya, yang seorang lagi, ya Allah, ya Tuhan kami, berikan saya ikhlas dalam amal. Maka yang meminta ikhlas dalam amal itu lebih Allah kasih. Kerana apa? Kerana dia membawa kepada dia mendekatkan diri pada Allah. Yang meminta harta banyak, boleh jadi dia dekat diri dengan Allah, boleh jadi dia lupa pada Allah. Maknanya, jadi dalam keadaan macam itu, mintalah kita untuk mendekatkan diri pada Allah. Maka dalam kitab ini kata, orang yang akil, orang yang bijak pandai itu, dia tiada meminta yang lain, dia hanya meminta Allah. Dia hanya meminta Allah Ta'ala. Kerana diketahuinya, tiada meminta ia lain daripadanya, kerana diketahuinya dan telah ditahqiqkannya, diyakinkannya bahawa tiada di sana melainkan ia jua yang wajib atas seorang itu, bahawa jangan diangkatkan akan hajatnya melain kepada yang esa. Kerana dia tahu, maknanya orang yang bijak pandai ini dia sudah tahu bahawa sesungguhnya yang menunaikan hajat dia adalah Allah. Jadi untuk diri dia, dia serah pada Allah. Allah nak beri dia kaya ke, Allah nak naik pangkat dia ke, dia serah pada Allah. Kerana dia tahu yang penting apa dia mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia angkatkan hajat dia. Dia angkatkan hajat dia hanya untuk Allah je. Begini maknanya. Kalau kita dekat dengan orang kaya, orang kaya ni baik sangat dengan kita, dia ini jutawan besar contohnya. Kadang-kadang bila dia ni kita baik dengan dia tahu kesusahan kita, kadang-kadang kita tak minta dia bagi dah. Sebab apa? Sebab kita sudah dekat dengan dia. Maknanya dia dah kasih pada kita.
Jadi begitulah kita duduk dengan orang yang kaya, yang mana dia tahu kita perlukan sesuatu. Maka sebelum kita minta, dia bagi. Kita duduk dengan Allah yang maha kaya. Jadi duduk dengan Allah yang kesibukkan kamu supaya hajat kamu, supaya kamu dapat berdampingan dengan Allah. Maka katanya orang yang bijak pandai ni nak dekat dengan Allah, apa pun hajat dia serah pada Allah. Biar Allah berilah, senang. Yang paling penting aku nak dekat dengan Allah Ta'ala. Maknanya. Lalu dalam keadaan macam itu, dia kata apa? Dikatakan bahawa dan telah ditahqiqkannya, diyakinkannya bahawa tiada di sana melainkan ia jua. Tiada yang dapat menunaikan hajat kecuali Allah Ta'ala jua. Maka yang wajib atas seorang itu bahawa jangan diangkatkan akan hajatnya melainkan kepada yang esa. Wajib kamu itu mohon hanya kepada Allah, dan Allah tidak suka kita lebih-lebih minta kepada makhluk dibandingkan minta dengan Allah. Dengan keesaannya. Dan apabila ada pekerjaannya seperti yang demikian itu, maknanya bila ada pekerjaan macam itu, maka Allah Ta'ala kata, jangan kamu angkat hajat kamu kepada selain daripada aku. Kerana orang yang kamu minta, dia sendiri pun tak boleh tunai hajat dia. Apa teh lagi dia kata dia nak tunaikan hajat kamu. Maka sebenarnya yang menunaikan hajat kamu itu adalah Allah. Maka untuk nak beri faham lagi begini. Yang pertama, kita semua ada hajat. Maka bila ada hajat, apa-apa hajat, kita banyakkan memberitahu, memohon hajat kita kepada Allah. Jangan kamu banyak meminta hajat lebih banyak dengan makhluk dibandingkan Allah. Jadi satu ketika dahulu saya ada masalah. Kita ada masalah jumpa dengan guru kita. Kita mencerita, Ustaz, masa tu kita belajar lagi, Ustaz, saya ada masalah, Ustaz. Saya pun cerita. Tuan guru kita ni dia dengar saja. Dengar, habis dengar. Habis dengar, dia kata apa? Dia kata, sebelum kamu ini jumpa saya, jumpa dia lah maknanya, adakah kamu sudah mengadu kepada Allah? Dan sikap kamu rasa macam putus asa dan sebagainya, tidakkah kamu menyedari bahawa Allah Ta'ala itu ada bersama kamu? Maka kata tuan guru kita tadi, dia kata begini, sebagaimana hajat kamu beritahu pada aku, cuba kamu luahkan hajat kamu kepada Allah. Macam mana nak luah hajat pada Allah? Cara dia, kamu duduk di malam hari, kamu berdoa pada Allah. Kamu pergi mana-mana, dalam hati kamu minta pada Allah. Sebelum kamu minta dengan makhluk, kamu minta dengan Allah. Ya Allah, Tuhanku, tunaikan hajatku. Baru dia jumpa orang. Minta dengan Allah Ta'ala. Dapat hajat kita tertunai. Melihat bukan orang itu yang menunaikan, tetapi Allah yang menunaikan akan hajat kita. Maka di dalam matan ini memberitahu kepada kita dua perkara. Yang pertama, segala hajat yang kamu ada, yang kamu rasa kamu perlukan hajat, keutamaan adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Angkatkan hajat kamu kepada Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, apa-apa hajat yang kamu minta, cita-cita kamu kepada satu-satu hajat tadi, kamu ini kena menyerahkan hajat kamu kepada Allah. Kerana apa? Kerana Allah tidak memberi mengikut apa yang kamu hajat, tetapi Allah memberi mengikut apa yang terbaik untuk kamu, kerana Allah Ta'ala Maha Pengasih, kerana Allah Ta'ala Maha bijaksana, dan Allah Ta'ala itu karim, Maha Mulia, Maha Dermawan. Maka oleh kerana itu, berbaik sangkalah kita dengan Allah, mintalah dengan Allah. Kalau kita minta dengan Allah, maknanya Allah akan tunaikan hajat kita. Jadi ada satu kisah, satu orang tadi, dia banyak berdoa pada Allah, ternyata doa dia kepada Allah tidak dilihatnya, tidak dimakbulkan kecuali sedikit sahaja. Lalulah ketika mana saja dihitung amalannya, dia dapat masuk dalam syurga. Lalu bila masuk dalam syurga, dia pun berkata, ya Allah, dulu masa aku datang ke dunia, aku minta dia kata, mu ni kalau bahasa Terengganu lah, aku minta denganmu ya Allah, sikit dengan mu bagi aku.
Maknanya sikit sangat mu beri kat aku. Maknanya banyak doa aku minta makbul pun, dia kata Allah Ta'ala itu pun beritahu kepada hamba-Nya yang dia kasihi ini. Dia kata, mu tahu tak sebab apa aku tak bagi kamu? Aku tak bagi kamu sebab mu ni aku tak bagi atas muka dunia, aku nak bagi sini ya. Ni ambil bahagiamu yang aku tak bagi atas muka dunia ni. Aku pun Allah pun buka hijab bagi dia, sebab dia doa dia yang tak makbul tadi. Bila Allah beri nikmat pada dia disebabkan doa dia tak makbul, Allah Ta'ala nak beri ke akhirat, ia marah pula Allah Ta'ala kali. Ya Allah ya Tuhan aku, kalau gitu apa memakbulkan belaka? Yang kali tak payah makbul, atui sini belaka. Ia marah pula Allah, gitu gambarannya. Maka begitulah Allah bergurau senda dengan hamba yang ia kasihi. Jadi bila kita mohon kepada Allah Ta'ala, kita serah diri pada Allah. Jangan kita kecewa dengan Allah. Kemudian bila kita mohon kepada Allah Ta'ala, ingat la tata'adda niyyata himmatuka. Maknanya sungguh niat kamu nak gini, kamu tidak akan dapat melampaui kehendak Allah. Kemudian kamu jangan pula membelakangi Allah. Jangan membelakangi Allah. Apa maksud membelakangi Allah? Berapa perkara? Perkara yang pertama, kita lebih minta dengan makhluk daripada Allah. Itu yang pertama. Perkara yang kedua, kita minta bila dapat saja kita pun jadi lupa pada Allah. Perkara yang ketiga, bila kita mohon yang kita nak sesuatu, tiba-tiba tak dapat, kita jadi buruk sangka dengan Allah. Ada satu orang dia minta sembahyang hajat. Ustaz, tolong sembahyang hajat Ustaz, kedai saya ni tuan dia nak ambil balik. Tolonglah Ustaz sembahyang hajat supaya bila Ustaz sembahyang hajat nanti biar terbuka hati tuan dia, supaya tuan dia tak jadi ambil balik. Dah apalah sembahyang hajat. Kita pun sembahyang hajat. Dah molek lepas kita sembahyang hajat, tuan yala je lalu. Kena keluar lalu kedai. Dia suruh nak kita sembahyang hajat. Lepas daripada tu, dia pun bagi tahu, Ustaz, tak sembahyang hajat dah lagi. Sembahyang hajat dah. Berapa? Kena keluar terus lepas pada Ustaz sembahyang hajat tu. Maknanya itulah kita bem suruh kita sembahyang hajat. Kita bukan orang soleh. Lalulah keluarlah dia. Padahal lepas main ajak dah. Keluar. Selang beberapa lama dia dapat kedai baru. Tapi dia tu, dia tak serik. Dia suruh lagi kita main ajak. Itu main ajak. Kan dapat kedai baru kan. Dia main ajak kan tak laku terus. Main ajak. Kita pun main ajak pula. Main ajak mohon pada Allah. Akhirnya apa berlaku? Selang berapa lama dia kata, kedai barunya Allah Ta'ala beri 2-3 kali ganda lagi maju pada dulu. Tu kata jangan buruk sangka. Hajat kita minta serah kepada Allah. Allah lah yang menentukan akan segala-galanya. Jadi ingat, ini di sini adab kita dengan Allah. Apa dia adab kita dengan Allah? Utamakan hajat dengan Allah. Serahkan hajat kepada Allah Ta'ala dan menerima apa yang Allah Ta'ala beri kepada kita. Dan kita berserah pada Allah dan kita berdoa bukan kita inginkan sesuatu supaya Allah beri kepada kita sahaja, tetapi kita berdoa sebagai jalan kita ini hamba kepada Allah, kita jalan sebagai jalan kita ini mendekatkan kepada Allah, kerana kita lemah. Orang yang lemah itu bergantung kepada yang kuat, kita hamba yang lemah bergantung kepada Allah yang maha kuat, maha bijaksana. Jadi sekadar ini sajalah yang dapat disampaikan. Minta maaf pada malam ini banyak masalah, kadang-kadang line tak sesuai, terputus-putus. Jadi minta maaf banyak-banyak. Sekadar ini yang dapat disampaikan, rasa-rasanya dapat faham. Jadi lepas pada ini para jemaah sekalian, banyakkan minta hajat kepada Allah. Hajat kita, hajat ramai-ramai kita, apa dia? Hajat supaya Allah Ta'ala angkat maknanya musibah dalam negara kita, dan supaya kita dapat beribadat seperti biasa. Kemudian apa ujian yang Allah Ta'ala timpa, kita tidak perlu bergaduh. Kita tidak perlu bergaduh dengan pandangan-pandangan yang kita rasa begini-begini. Kita tujuan kita yang paling penting, bila ada musibah begini, semakin kita eratkan hubungan kasih sayang kita dan kita dekatkan diri dengan Allah. Banyakkan berdoa pada Allah. Bangun sembahyang malam kalau boleh, bangun sembahyang malam. Kalau tak pun berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tentang zikir, yang minta zikir itu insya-Allah nanti kita
kita akan, kalau dapat diizinkan nanti, ada yang minta zikir, kita dapat, kalau diizinkan, ustaz masih lagi menunggu jawapan daripada ulama Yaman. Kalau dikatakan dapat izin, nanti kita akan bagi amalan. Kerana biarlah amalan itu ada sandaran daripada orang yang ada kelayakan. Jadi ustaz tak boleh nak bagi ijazah zikir-zikir gitu kecuali tunggu daripada izin daripada ulama nanti, insya-Allah. Jadi teruskan banyakkan berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berzikir, berdoa, dan jangan ada kebencian di antara kita orang yang beriman kepada Allah. Jadi sekadar ini saja yang dapat disampaikan. Minta maaf banyak-banyak sekali lagi di atas kesulitan. Insya-Allah kalau diizinkan oleh Allah, kita bertemu lagi dalam pengajian kitab hikam kita. Jadi sekadar ini saja, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.